FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu lagi dalam episod yang terkini. Dan pada hari ini kita akan berkongsi tentang dosa. Tentang macam mana orang ramai mengambil mudah tentang dosa, balasan-balasan bagi orang yang selalu melakukan dosa. Dan kalau kita tengok sahabat-sahabat semua yang dirahmati oleh Allah, masyarakat Islam pada hari ini diuji oleh Allah dengan banyaknya dosa, banyak melakukan maksiat, banyak kemungkaran yang pelbagai kita tengok tersebar di dalam masyarakat. Dan kalau kita tengok maksiat ini semua, dia memberikan mudarat kepada hati-hati kita. Macam mana kalau kita boleh bayangkan racun, kalau kita minum racun, macam mana mudaratnya terhadap kesihatan kita. Begitu juga dengan dosa-dosa. So ini berdasarkan kepada dosa-dosa ni punya level. Jadi level-level dosa ni lah yang akan menentukan sejauh mana dia memberikan kemudaratan kepada kita. Dan adakah kalau kita lihat banyak masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan kita pada hari ini, bukankah ianya kerana berpunca daripada dosa-dosa yang kita selalu ambil mudah? Apakah yang telah mengeluarkan ayahanda dan ibunda kita Nabi Adam AS dan Hawa daripada syurga Allah dahulu yang penuh dengan kenikmatan, diturunkan ke dunia ini? Apakah yang telah mengeluarkan iblis la'natullah daripada jawatannya, daripada lembah rahmat Allah kepada lembah la'nat dan juga kufur? Semua itu kerana dosa-dosa daripada apa yang mereka telah lakukan. Dan Allah Azza wa Jalla sebut dalam suratul Ankabut, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fakullan akhadna bidhanbih faminhum man arsalna 'alaihi hasiba wa minhum man akhadathu as-sayhah wa minhum man khasafna bihi al-ard wa minhum man aghraqna wa ma kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Allah kata, maka masing-masing kami binasakan dengan sebab dosa-dosanya, iaitu di antaranya ada yang kami hantarkan angin ribut yang menghujani mereka dengan batu, dan ada yang dibinasakan dengan suara yang menggempurkan bumi, dan yang ada yang kami timbuskan dia dengan tanah-tanah, kami tenggelamkan di laut, dan Allah tidak sesekali akan mengenai mereka, akan tetapi mereka lah yang menganiaya diri mereka sendiri. Itu balasan Allah. Dan kita selalu dengar Allah balas kepada umat-umat terdahulu. Dan dosa-dosa ini ada yang dosa besar dan ada yang dosa kecil. Dalam Quran dan hadis Nabi SAW ada menceritakan tentang perkara ini. Kata Allah Azza wa Jalla, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna an nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Kalau kalian boleh menjauhi dosa-dosa besar ini, apa yang telah ditegahkan kepada kamu, kami akan hapuskan dosa-dosa kamu dan kami akan masukkan kamu dalam tempat yang mulia, iaitu syurga Allah. Alladzina yajtanibuna kaba'iral ithmi wal fawahisha illa al-lamam, iaitu orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan yang keji, kecuali salah silap yang kecil-kecil yang terlanjur mereka lakukan. Maksudnya Allah menceritakan di sana ada dosa besar dan di situ ada dosa kecil. Dosa itu tidak sama peringkatnya, dia ada dia punya tahap-tahapnya. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi pernah ditanya, Ayyu dhanbi a'zamu indallah, apakah dosa yang paling besar di sisi Allah? Daripada kalangan dosa-dosa besar ni, apa dosa yang paling besar? Nabi SAW jawab, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak, iaitu kamu mempersekutukan Allah, mensyirikkan Allah sedangkan dia menciptakan kamu. Inna dhalika la'azim thumma ay,
Sahabat tanya, oh itu memang besar. Kemudian apa? Nabi SAW menjawab, an taqtula waladaka makhafata an yut'ima ma'ak. Kamu sanggup bunuh anak kamu kerana kamu khawatir kemiskinan. Kemudian Nabi ditanya lagi, thumma ay, apa lagi ya Rasulullah? Nabi jawab, antuzani bihalilati jarik, iaitu kamu mengkhianati amanah jiran kamu. Kamu berzina dengan jiran kamu, dengan anak tetangganya. Ada sebahagian manusia yang ambil mudah tentang maksiat-maksiat dan dosa. Ada yang kata, selagi mana aku ni buat rukun-rukun Islam, aku buat benda-benda yang wajib, dosa ni biasa. Allah tu Maha Pemurah, Allah tu Maha Pengasih, Pengampun. Sikap ini tidak benar. Benar, Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Tetapi jangan lupa, Allah juga balasannya sangat-sangat pedih bagi mereka yang sengaja melanggar perintahnya. Allah sebut dalam suratul Maidah, i'lamu anna Allah syadidul iqab wa anna Allah ghafurur rahim. Ketahuilah bahawa Allah itu maha dahsyat balasannya dan Allah itu maha pengampun lagi maha pengasih. Tengok, Allah balancekan di antara pengampun dan pengasihnya Allah, dengan Allah juga memberikan ancaman, sesungguhnya balasan Allah itu dahsyat. Dalam surah yang lain Allah kata, nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna azabi huwal azabul alim. Bagi tahu kepada hamba-hambaku, walaupun aku ni pengampun lagi maha pengasih, tapi jangan lupa azab aku juga azab yang sangat-sangat pedih. Sebab tu Nabi SAW suruh kita jauh daripada dosa yang besar ataupun dosa yang kecil. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Hindarilah daripada kita melanggar perintah Allah, daripada perintah Rasulnya. Kelak akan menimpa kepada kita fitnah dan juga azab yang pedih. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Sahabat-sahabat semua, ramai daripada kita ambil mudah tentang dosa, especially dosa-dosa yang kita rasa macam dosa-dosa kecil. Yang ini jangan kita bersikap sedemikian, jangan kita ambil mudah dosa-dosa kita. Nabi SAW dalam sebuah hadis bersabda, iyyakum wa muhaqqaratidz dzunub fa innama mathalu muhaqqaratidz dzunub ka qaumin nazalu fi batni wadin faja'a dha bi'udin wa ja'a dha bi'udin hatta andaju khubzatahum wa inna muhaqqaratidz dzunub mata yu'khadh biha sahibuha tuhliku. Nabi SAW kata, jauhilah muhaqqiratid dunub, dosa-dosa yang diremehkan, yang kita anggap alah tak ada apa. Dan sesungguhnya perumpamaan dosa-dosa kecil yang diremehkan itu seperti satu kaum yang singgah ke satu lembah, lalu ada satu orang datang dibawa satu kayu api, kayu bakar, satu dahan kecil sebagai kayu api. Kemudian yang lain pun bawa yang sama, dahan-dahan yang kita jumpa ranting-ranting untuk kita nak bakar-bakar. Semua kumpul banyak sampai boleh buat satu api yang besar, yang boleh bakar roti-roti. Nabi kata, sesungguhnya dosa-dosa kecil yang diremehkan itu, bila kita ambil mudah, kita buat dan boleh terkumpul sebegitu, maka dia akan menghancurkan kita. Apa yang dimaksud dosa-dosa yang diremehkan? Yang pertama, ada orang bila dibuat dosa, dia rasa benda tu kecil, tak ada apa, sedangkan itu dosa besar. Ini ramai orang salah sangka. Dia buat, dia azalah ni tak ada apa, dosa kecil, padahal dia dah buat dosa tu macam-macam jenis. Menzalimi orang, menganiaya orang, mengambil hak orang, dosa-dosa besar. Tapi dia ingat tu dosa
tak ada apa lain. Yang kedua maksud dia, memang dosa-dosa kecil yang dilakukan, yang kita tak ambil peduli pun, sampai kita tak bertaubat, sampai kita tak istighfar, dan kita buat, kemudian dosa-dosa kecil ini banyak jadi banyak, dan dia jadi besar. Yang ketiga, dosa-dosa kecil yang kita buat, tapi dosa-dosa kecil ni dia macam kunci untuk kita buat dosa-dosa besar yang lain. Dia jadi asbab untuk kita ambil remeh, untuk kita langkaui sampai kita buat dosa-dosa besar. Dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, innakum la ta'maluna a'malan hiya adaqqu fi 'uyunikum min asy-sya'r. Kamu akan melakukan satu amalan yang kamu lihat dia lebih kecil daripada tepung, sedangkan kami la na'udduha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kata Anas radhiyallahu anhu, kami ini anggap dosa tersebut pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat, sebahagian daripada dosa yang sangat besar. Sahabat dia tak ada nak kata ini dosa kecil, ini dosa besar. Dosa kecil pun dia rasakan sebagai dosa besar. Dosa kecil pun mereka akan cuba untuk nak jauhi, kerana satu maksiat boleh menyebabkan para sahabat dulu kalah dalam peperangan Uhud. Masa Nabi kata jangan turun daripada bukit Uhud, apa jadi sekalipun jangan turun. Sahabat ambil mudah, walaupun ada 50 pasukan pemanah dulu, tapi hampir kesemua mereka lebih kurang hanya tinggal 10 orang sahaja. Yang tinggal yang lain semua turun untuk nak kaut sama-sama harta rampasan perang. Mereka mengingkari perintah Rasulullah, mengakibatkan akhirnya tentera Islam tewas. Terbunuhnya 70 orang daripada kalangan orang Islam. Dosa yang kita ambil mudah, kerana satu dosa boleh menyebabkan seseorang itu dicampak dalam api neraka. Macam kata Nabi SAW dalam hadits Bukhari dan Muslim, dakhalat imra'atun nar fi hirratin rabatatha fala hiya at'amatha wala hiya arsalatha ta'kulu min khashashil ardi hatta matat hazla. Kerana dosa yang seorang wanita tu dianggap okey, dia pergi kurung dia punya kucing dia, tak bagi makan sampai mati dalam keadaan kelaparan. Nabi kata dia masuk ke dalam api neraka. Kita juga kan kadang ambil mudah, kita tak peduli apa yang kita cakap, tetapi kerana satu kalimah itu yang kita tak peduli itu boleh menyebabkan kita dicampak jauh ke dalam api neraka. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal 'abda la yatakallam bil kalimah ma yatabayyana fiha yuhwa biha fin nar ab'ada ma baina al masyriqi wal maghrib. Sesungguhnya seorang hamba itu, dia akan bercakap dengan satu kalimah yang dia tak clear pun, yang akan menyebabkan dia dicampak ke dalam api neraka. Dia tak tahu benar ke salah, dia tak peduli betul ke tak betul ke. Sebabkan itu dia akan tercampak ke dalam api neraka yang lebih jauh daripada timur dan barat. Satu maksiat yang telah menyebabkan Nabi Adam AS terkeluar daripada syurga. Sebab tu jangan kita melihat kepada kecilnya maksiat, tetapi kita lihat betapa besarnya jika kita melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Banyak pandangan para ulama dalam nak membezakan ataupun nak jelaskan tentang apa itu dosa besar dan dosa kecil. Antara pendapat itu, dosa besar adalah dosa yang dikaitkan dengan hukuman di dunia ataupun ancaman di akhirat, ataupun pelakunya diancam mendapat laknat serta kemurkaan daripada Allah. Sedangkan dosa kecil tak dikaitkan dengan perkara-perkara tersebut. Ataupun dosa kecil adalah
dosa perantara daripada dosa besar. Contohnya, berzina tak diragukan dosa besar. Maka dosa-dosa yang menjadi perantara ataupun asbab yang mendorong seseorang itu untuk terjebak dalam lembah perzinaan, itu dosa kecil. Contoh, kita tak jaga dosa mata kita duk melihat benda yang tak elok, itu antara dosa-dosa kecil yang selalu dilakukan. Ini pandangan Syekh Abdul Rahman As-Sa'di. Tapi jangan pula sampai kita ambil mudah dengan dosa-dosa kecil. Sebab dosa kecil juga boleh menjadi besar, kan? Dosa kecil ni, semakin kecil kadar suatu dosa menurut kita, semakin besar kadar dosa tersebut menurut Allah. Semakin besar kadar suatu dosa menurut kamu, semakin kecil kadar dosa tersebut menurut Allah. Maksudnya sikap kita. Kalau sikap kita yang jenis suka ambil mudah, ambil remeh dengan dosa-dosa kita, di sisi Allah benda tu besar. Tapi kalau kita memang ada sikap yang berhati-hati, tak mau terjebak dalam dosa, itu yang dipandang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata Ibn Abbas radhiyallahu an, wala saghirata ma'a israr, tidak ada dosa kecil jika terus menerus. Maksudnya dosa-dosa kecil boleh jadi besar dengan sebab kita berterusan melakukannya. Kita duk buat berulang kali, benda tu daripada kecil pun jadi besar. Cuba kita tengok kacang. Kacang ni sebiji, tapi kalau sebiji tu kita kumpul, tengok ni makin lama makin banyak. Saya pun tak tahu, mungkin ada 100 biji ke tidak dalam ni. Tapi kalau dia ni dah makin banyak, dan dia lama-lama dia akan penuh, dia besar, dia penuh dosa. So kalau kita nak umpamakan dengan dosa, begitu juga. Kalau dosa itu kita ambil mudah, sikit-sikit, lama-lama jadi bukit. Itu kata pepatah Melayu, kan? Dan dosa ni sebenarnya, antara alasan kenapa kita tak berani meremehkan dosa kecil, sebenarnya kerana hati kita ni boleh rosak disebabkan dosa-dosa kecil yang kita lakukan. Nabi SAW pernah bersabda, sesungguhnya orang yang beriman itu ketika dia berbuat dosa, baik kecil ataupun besar, dalam hatinya akan ada titik hitam. Kalau dia bertaubat daripada dosa yang dia lakukan dan minta ampun daripada Allah, hati dia akan bersih kembali. Tapi jika dia tambah dosa, maka titik hitam tu juga akan semakin banyak, semakin bertambah, sampai dia akan menutupi hatinya. Dan Allah kata dalam suratul Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sesekali-kali tidak demikian, bahkan mata hati mereka telah diliputi dengan kekotoran dosa dengan sebab yang mereka kerjakan. Jadi orang yang beriman, dia akan sentiasa bimbang, dia akan takut akan dosanya walaupun kecil, disebabkan yang pertama, Allah Ta'ala dia akan hisab, dia akan hitung hambanya, baik yang kecil ataupun yang besar. Yang kedua, orang yang beriman, dia tidak lihat kepada saiz dosa dia, tetapi dia melihat kepada kebesaran Tuhan yang dia cuba untuk nak berlaku maksiat kepadanya. Yang ketiga, boleh jadi dosa itu kecil di sisi kita, tetapi di sisi Allah ianya sangat besar. Yang keempat, orang yang melakukan maksiat, dia telah mendedahkan dirinya terhadap kemurkaan daripada Allah Azza wa Jal dan juga balasan daripada Allah. Kita tak mau diazab oleh Allah, baik kecil ataupun besar. Boleh jadi yang kelima, kita menganggap dosa kita itu kecil, tetapi dosa itu boleh menjerumuskan kita dalam api neraka. Yang keenam, kita tak mau kita mati dalam keadaan kita melakukan maksiat kepada Allah, baik kecil ataupun besar. Yang ketujuh, dosa walaupun ianya kecil,
tetapi dia boleh menyebabkan hati kita jadi gelap kalau kita tidak beristighfar, tidak berbanyakkan minta pengampunan daripada Allah Azza wa Jal. Yang ke-8, bila kita meremehkan dosa, memperkecilkan dosa, dia boleh menyebabkan kita juga terjebak di dalam dosa-dosa yang besar, dan juga kita akan mendapat balasan daripada Allah Azza wa Jal. Yang ke-9, dosa ni disaling berkait. Jadi kita tak mau remehkan mana-mana dosa. Kalau kita buat dosa ni, kemungkinan kita akan tertarik untuk melakukan dosa yang berkaitan itu pula. Sebab tu kita kena dasar, kalau kita tak jaga dosa mata kita, daripada dosa mata tu dia akan membangkitkan syahwat kita, dia akan membuatkan kita buat itu, buat ini, yang lain-lain pula. Yang ke-10, dosa kecil juga boleh jadi dosa besar jika dia berterusan kita lakukan. Yang ke-11, dosa-dosa ni bila kita ambil remeh, dia akan menyebabkan kita susah untuk nak bertaubat ataupun meminta pengampunan daripada Allah Azza wa Jal. Dan yang terakhir, apa bentuk dosa sekalipun boleh menjerumuskan kita di dalam lembah-lembah maksiat, ke dalam perkara-perkara yang Allah Azza wa Jal murkai. Sebab tu kita kena usahakan untuk tinggalkan maksiat. Kita jangan ambil mudah maksiat. Biar kita melihat semua dosa-dosa ini seperti dosa yang besar. Kita tak akan mampu untuk nak tahan azab Allah. Walaupun kecil, azab tu kita rasakan kecil, kita tak akan mampu untuk nak tahan. Sebab tu, baik kecil ataupun besar, kita jauhkan. Jadi insya-Allah Ustaz doakan semoga kita semua diampunkan oleh Allah, dijauhkan daripada azab di kubur dan azab api neraka, dan insya-Allah moga Allah gantikan dosa-dosa kita dengan pahala-pahala yang insya-Allah boleh menyebabkan kita mendapat syurga Allah. Baik, sampai di sini sahaja dulu untuk episod kali ini. Kita bertemu lagi dalam episod yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.